kami mulakan dengan Sabah dan antara yang menarik, projek yang dijalankan Lembaga Pertubuhan Peladang dan juga pengusiran pendatang asing tanpa izin. Jadi Enisa Daulus perincikan berhubung projek agro makanan terbabit. Silakan. Ya, Miza, LPP sedia memperuntukkan lebih 7 juta ringgit untuk Sabah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Pertubuhan Peladang LPP memperuntukkan 7.5 juta ringgit melaksanakan pelbagai projek pertanian dan agro makanan di Sabah dalam usaha memulihkan sumber ekonomi para petani dan peladang yang terjejas berikutan penularan COVID-19. Timbalan Ketua Pengarah LPP Nurlizah Mohamad berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 70 juta ringgit diperuntukkan menerusi pakej rangsangan ekonomi bagi melaksanakan program-program terbabit termasuk menaik taraf jentera serta meningkatkan mobilisasi dan logistik bahan makanan. Bagi negeri Sabah, kita ada 330,000 bagi menaik taraf jentera-jentera pertanian yang sedia ada, terutamanya untuk perusahaan sawah padi lah, supaya jentera-jentera tersebut lebih efisien. Nurlizah berkata 4.745 juta ringgit pula diperuntukkan bagi dana khas projek agro makanan yang dijangka memberi manfaat kepada 261 petani. Selain itu, peruntukan kepada golongan B40 yang berpendapatan di bawah RM4,300 turut diberikan. Bagi Sabah, 1.5 juta ringgit disediakan untuk 100 petani dan peladang yang melaksanakan projek tanaman kontan. Mengulas lanjut, LPP menjangkakan projek itu dapat meningkatkan pendapatan mereka pada kadar lebih kurang RM1,000 hingga RM1,200 seorang. Nurlizah memberitahu sidang media di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, LPP juga menyediakan peruntukan RM996,500 bagi program peningkatan mobilasi dan logistik bahan makanan di Sabah. Seramai 133 lagi pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia diusir pulang ke negara asal hari ini. Kesemua mereka diusir pulang melalui jalan laut dari Pelabuhan Tawau ke Nunukan, Indonesia yang merupakan pengusiran ke-17 dan ke-18 melalui laut melibatkan parti Filipina dan Indonesia. Pengusiran itu menjadikan jumlah parti yang diusir pulang ke negara asal sepanjang tahun ini seramai 3,936 orang termasuk parti India, China, Pakistan dan melalui udara. Menurut kenyataan Pengarah Keselamatan Negeri, Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Sabah, Sharifah Siti Saleha Habib Yusof, sehingga kini 595,193 parti diusir pulang sejak tahun 1990. Katanya, seperti siri pengusiran sebelum ini, semua tahanan menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum diusir dan penjagaan kebersihan diamalkan sepanjang proses pengusiran berlangsung. Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan terhadap parti akan sentiasa dijalankan kerana ia selari dengan usaha kerajaan mengurangkan keberadaan parti di negeri ini. Walau bagaimanapun, usaha tersebut tidak akan berhasil sekiranya rakyat tidak bersama-sama memainkan peranan dengan tidak menggaji pekerja parti, melindungi dan mendalangi kemasukan parti ke Sabah. Seramai 739,130 kanak-kanak di bawah umur 13 tahun di negeri ini telah menerima dos 1 vaksin BOPV (Bivalent Oral Polio Vaccine) setakat 2 hari lepas. Jumlah itu meningkat sebanyak 15,061 orang berbanding 724,069 minggu lalu. Bagi imunisasi BOPV dos 2 pula, bilangan kanak-kanak yang menerima vaksin itu seramai 587,788 orang, bertambah sebanyak 48,424 kanak-kanak berbanding 539,364 bagi tempoh yang sama. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi dalam kenyataan media di Kota Kinabalu memberitahu pencapaian liputan imunisasi BOPV dos 1 dan 2 bagi Sabah sangat menggalakkan. 5 daerah iaitu Kinabatangan, Ranau, Tambunan, Beaufort dan Kuala Penyu telah pun memulakan kempen imunisasi MOPV iaitu bertambah 2 daerah sejak seminggu lalu.
Pihak JKNS meminta para ibu bapa untuk terus membawa anak-anak untuk mendapatkan vaksin polio di mana-mana fasiliti kesihatan atau program outreach yang disediakan. Sehingga kini Sabah merekodkan 4 kes polio iaitu 1 kes masing-masing di Tuaran dan Kinabatangan dan 2 di Sandakan. Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM yang bersiaran secara live streaming menerusi Facebook Sabah FM mendapat sambutan menggalakkan dengan lebih 1,000 penonton mengikuti forum tersebut. Bertajuk Kasih Ibu Membawa ke Syurga, Kasih Ayah Membawa Bahagia. Forum itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat akan pengorbanan para ibu bapa. Berdasarkan perhatian kita pada minggu lalu dan hari ini, penonton di live streaming amat menggalakkan, melebihi 1,000 penonton dalam sejam ini dan akan meningkat dari semasa ke semasa menerusi promosi yang telah kita lakukan. Ruskap berharap penonton yang mengikuti forum berkenaan berkongsi pengetahuan dengan saudara mara dan rakan-rakan yang lain. Sementara itu, pendakwa bebas Ustaz Walai Ali Malai Ahmad berkata, forum tersebut sebagai menghargai pengorbanan ibu bapa dalam melahir serta membesarkan anak-anak. Tajuk kita ni penting sebab Anjung Taqwa ni dia melihat suasana semasa supaya umat ini terpimpin. Jadi kita baru menyambut Hari Ibu, baru menyambut Hari Bapa. Jadi kedua-dua sambutan ini dipaut dengan penuh kasih sayang menerusi Anjung At-Taqwa. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan Biza.